Mekanisme subsidi minyak perlu lebih bersasar dan beberapa sistem penilaian risiko banjir dibangunkan Jabatan Pengarah dan Saliran. Itu antara fokus laporan dari Parlimen hari ini langsung ke lokasi bersama-sama Mohan Chinnasamy di Parlimen. Silakan. Baik, mekanisme subsidi produk minyak akan dikaji semula supaya dapat dilaksanakan dengan lebih bersasar dan menumpukan bantuan dan subsidi kepada golongan rentan dan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, pelaksanaannya dijangka dapat dioptimumkan sumber kewangan kerajaan dan penjimatan yang dicapai dapat diagihkan semula. Kerajaan juga tidak boleh meminjam untuk membiayai belanja mengurus OE ini seperti kos subsidi. Dengan itu, kenaikan kos subsidi perlu diimbangi dengan pertambahan hasil dan juga penjimatan perbelanjaan. Program subsidi semasa melibatkan harga bersubsidi yang sama dinikmati semua tanpa mengira kaya atau miskin. Tambahan pula, golongan yang berpendapatan tinggi akan menikmati lebih subsidi berdasarkan tahap penggunaan yang lebih besar berbanding dengan mereka yang berpendapatan rendah. Dengan itu, kerajaan akan mengkaji semula mekanisme subsidi produk minyak supaya dapat dilaksanakan dengan lebih bersasar dan menumpukan bantuan dan subsidi kepada golongan rentan dan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Baik, menjawab soalan Wakil Bukit Bendera Wong Huai, beliau memaklumkan kerajaan terpaksa menampung peningkatan subsidi petrol, diesel dan gas secair masak LPG yang ketara sehingga 10 kali ganda, iaitu meningkat daripada RM200 juta untuk tahun Januari 2021 lebih kepada RM2 bilion pada Januari tahun ini. Ditambah isu krisis Rusia-Ukraine, harga minyak mentah dunia telah naik mendadak. Jelas beliau lagi, sekiranya harga minyak mentah dunia kekal melebihi $100 Amerika setong, jumlah subsidi bagi keseluruhan tahun 2022 dijangka mencecah RM28 bilion berbanding RM11 bilion pada tahun lalu. Baik, penilaian risiko bencana banjir berdasarkan unjuran perubahan iklim melalui inisiatif Peta Hazard Banjir dan Peta Risiko Banjir sedang dilaksanakan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Ia merangkumi 36 lembangan sungai utama di seluruh negara. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tun Ibrahim Tuan Man, pembangunan dijangka siap pada tahun 2024 dan akan dikemaskini secara berterusan. Jelas beliau, bagi kawasan Lembah Kelang, Peta Hazard 6 lembangan sungai dan Peta Risiko Banjir bagi lembangan sungai Bernam telah siap dibangunkan. Kementerian sentiasa bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA selaku urustia mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat selaras dengan arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20. JPS dan Met Malaysia juga sentiasa menyelenggara dan menambah baik tahap persiapsiagaan sistem amaran awal di bawah seliaan Jabatan Terbabit. Hebahan maklumat cuaca dan banjir serta amaran awal kepada pasukan penyelamat akan ditambah baik dengan segera dan penyelarasan bersama dengan pengantaruk akan dipertingkatkan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria. Tambah beliau, di bawah rancangan Malaysia yang ke-11 dan 12, Met Malaysia sedang memasang 8 stesen radar baru dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun ini. Ia sebagai tambahan kepada 11 buah stesen radar sedia ada. Selain itu, JPS turut melaksanakan program ramalan dan amaran banjir dan ia setakat ini telah beroperasi di lembangan Sungai Pahang, Kelantan dan Terengganu dengan ketepatan 65%. Baik, kerajaan tidak akan berdiam diri dan telah mengambil tindakan sewajarnya. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tunku Jaafar susulan tuntutan wang pampasan berjumlah RM62.59 bilion oleh waris Sultan Sulu. Tambah beliau lagi, keputusan Timbang Tara di Perancis pada 28 Februari adalah tidak sah dan telah diputuskan dengan sewenang-wenangnya serta tidak berlandaskan undang-undang. Malah lantikan Penimbang Tara oleh Mahkamah Madrid Spanyol iaitu Dr. Gonzalo Tapa telah dibatalkan pada 29 Jun 2022 dan segala keputusan dibuatnya adalah terbatal. Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Peguam Negara dan Kementerian Luar Negeri telah melantik peguam Spanyol dan Perancis untuk mewakili kerajaan bagi
tujuan menangani segala tuntutan yang dibuat terhadap Malaysia. Malaysia tidak mengambil bahagian dalam prosiding Timang Tara yang dikatakan kerana Malaysia sentiasa menegakkan dan tidak pernah mengenepikan kekebalan kedaulatan sebagai sebuah negara berdaulat. Tambahan pula identiti penuntut diragui dan belum disahkan. Kerajaan sentiasa peka dan bersedia untuk mencabar sebarang tindakan penguatkuasaan keputusan final award yang tidak sah tersebut di bawah New York Convention sekiranya dilaksana oleh penuntut bila-bila masa dan di mana juga bagi memastikan kepentingan kerajaan sentiasa terpelihara. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menjawab pertanyaan ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula sesi perbahasan titah diraja. Dan untuk pengetahuan anda, pada minggu hadapan bermula Isnin akan berlangsungnya sesi penggulungan oleh kementerian yang melibatkan titah raja. Sekian saja laporan saya, kembali bersama Syah Musa. Terima kasih, Mohan.